Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Helina Pahlavi dan juga rakan setugas. Assalamualaikum, saya Pasha Rahim. Bersama kami selama 2 jam pada pagi ini, jam 8 hingga 10 pagi, di mana kita akan teruskan berdiskusi ataupun orang kata merungkai perkara-perkara yang telah pun dibentangkan dalam belanjawan. Hari ini kita akan bercakap mengenai pengangkutan awam, juga ada sedikit mengenai perdagangan manusia. Dan akhir sekali kita akan bersama YB Steven Sim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami selama 2 jam ini. Betul, dan dan apa yang kita nak sampaikan sedikit tentang berita yang ada di portal bernama ketika ini kerajaan berpendirian jelas tentang LGBT dan tidak menerima. Itu yang dikatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mokhtar, dan beliau berkata JAKIM juga turut konsisten dengan pendirian kerajaan itu, namun dalam konteks perlembagaan hak asasi di bawah perlembagaan persekutuan, kerajaan tidak menolak hak tertentu kepada golongan LGBT seperti hak pendidikan. Dan oleh itu pendekatan yang diambil dalam konteks JAKIM adalah bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk memberikan kesedaran dan mengambil tindakan untuk memastikan agar golongan ini kembali kepada fitrah yang sebenar serta menyedarkan mereka daripada kesalahan yang dilakukan. Dan itu sebenarnya juga jawapan beliau pada sesi jawab lisan pada persidangan Dewan Rakyat berhubung perkara yang melibatkan LGBT di negara kita, Malaysia. Baik, apa lagi yang kita boleh kongsikan, Pasha? Okey, seterusnya dari Kementerian Pertahanan MINDEF menyatakan mereka sentiasa memberikan tumpuan kepada kebajikan golongan veteran Angkatan Tentera Malaysia, sama ada yang berpencen ataupun yang tidak berpencen, khususnya yang berada di bawah paras kemiskinan, dengan menyediakan pelbagai kemudahan bagi golongan itu. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, antara yang disediakan adalah bantuan sara hidup melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia sebanyak RM300 sebulan, dan juga setakat ini sebanyak 18,786 orang telah pun menerima manfaat yang melibatkan perbelanjaan sebanyak RM67.6 juta. Selain daripada itu, turut disediakan khairat kepada anggota dan juga tanggungan sebanyak RM3,000 kepada veteran dan RM1,500 kepada ahli keluarga. Selain daripada itu, Kementerian turut menyediakan peruntukan sebanyak RM103 juta bagi tujuan rawatan, ubat-ubatan serta peralatan yang terkait rawatan kepada kumpulan veteran berkenaan. Jadi antara 3 lain inisiatif juga bagi perumahan veteran turut dilaksanakan, antaranya melibatkan pembinaan 40 buah rumah, 170 buah rumah yang akan dibaik pulih, dan juga inisiatif satu anggota satu rumah ataupun sasar. Selain itu, Adli juga berkata kementerian akan merancang untuk memastikan setiap negeri mempunyai jawatan kuasa di peringkat Jabatan Hal Ehwal Veteran bagi memenuhi keperluan anggota-anggota tentera veteran yang jumlahnya setakat ini melebihi 200,000 anggota. Dan itu serba sedikit apa yang kami boleh kongsikan kepada anda, dan untuk ketika ini kita nak saksikan ramalan cuaca untuk hari ini. Jom sama-sama saksikan. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor
kontraktor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. InsyaAllah Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak siap sepenuhnya tahun depan. Itu satu kemajuan yang membanggakan. Cuma di Sabah, proses tender masih berteruskan dan projek Borneo dengan jajaran 366 km melibatkan 15.7 bilion ringgit akan ditawarkan pada bulan November ini. Projek Sarawak Sabah Link Road melibatkan 74 bilion ringgit dilaksanakan penghujung tahun ini juga. Perkhidmatan bas dan rel prasarana untuk ulang alik mencari rezeki manfaat pas bulanan Mei 50 akan diteruskan. Begitu juga stesen LRT 3 yang dibatalkan sebelum ini, Tropicana, Gajah Muda, Temasya, Bukit Raja dan Padang Botanik akan diteruskan. Pengekalan stesen ini jangka melengkapi dan menambah baik jaringan pengangkutan. Anggaran awal LRT Pulau Pinang ke seberang Perai dirancang oleh kerajaan negeri berjumlah 10 bilion ringgit. Tapi ini akan mengikut kaedah kerjasama awam swasta. Itu dia sedikit sebanyak imbasan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan pada Jumaat lepas, dan itu juga yang akan kita kupaskan dengan lebih lanjut tentang perincian belanjawan-belanjawan yang telah disebut itu. Untuk itu kita akan bersama dengan tetamu kita di studio dan juga tetamu yang akan berada di talian bersama dengan kita, iaitu mungkin Pasha boleh kenalkan dulu tetamu kita. Baik, bersama kita di studio pada pagi ini kita ada Prof Madya Technologist Dr. Sarifah Radia Sharif yang merupakan Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pendidikan Institut Pengangkutan Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Mitrans dari Universiti Teknologi Mara, dan juga atas talian bersama kami pada pagi ini adalah Profesor Insinyur Teknologis Dr. Syahriman Abu Bakar, Ketua Pusat Kecemerlangan Otomotif dan Sukan Permotoran dari Universiti Malaysia Perlis. Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini, Prof. Dan juga Prof Syahriman mungkin akan berada di talian sebentar saja lagi. Betul. Kita mulakan dulu dengan Prof Sarifah. Dalam belanjawan 2024 ni, baru-baru ni kerajaan telah pun memperuntukkan amaun yang besar bagi memperkasakan pengangkutan awam terutamanya di Lebah Kelang, dan juga telah pun mengumumkan bahawa projek LRT 3 sebanyak 4.7 bilion ringgit untuk meneruskan pembinaan 5 lagi stesen LRT. Selain daripada itu adalah pembelian bas elektrik dan sebagainya. Pertama sekali untuk kita mulakan dahulu ni, kita nak dapatkan dulu pandangan daripada Prof sendiri. Mungkin sedikit komen secara keseluruhan bajet yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri. Okey, pada pendapat saya apabila membaca dan mendengar belanjawan yang diperuntukkan untuk pengangkutan awam, ianya menyeluruh kerana peruntukan telah diberikan kepada hampir kesemua kawasan di negara, iaitu di kawasan utara dengan peruntukan untuk LRT di bahagian utara, di kawasan pendalaman dan juga diperuntukkan untuk kawasan Lembah Kelang. Okey, kalau tak silap saya ada 4 perkara yang diperuntukkan, iaitu untuk 96 juta dana untuk kawasan desa, program transformasi bas henti-henti di kawasan Pantai Timur dan juga kawasan yang berkaitan,
beberapa sebanyak RM209 juta untuk penduduk kawasan pendalaman dan juga meneruskan manfaat PAS bulanan My 50 untuk pengguna pengangkutan awam di wilayah di Lembah Kelang. So pada pendapat saya belanjawan kali ini agak menyeluruh kerana ia meliputi kesemua warga yang mungkin menggunakan pengangkutan awam. Baik, dan dalam belanjawan 2024 juga dinyatakan tentang penggunaan kenderaan elektrik EV dan sebagainya, dan mungkin Prof Syariman yang kini berada di talian Skype kita nak tanya tentang sektor EV yang telah diberikan tumpuan kepada dalam belanjawan 2024 ni. Pandangan Prof secara general. Okey. Secara terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara umumnya adalah menjadi keperluan kepada kita untuk mula menggunakan kenderaan EV negara ini, sebab untuk salah satunya yang terpenting adalah untuk memastikan keadaan alam sekitar lah yang hendak mencapai status kebersihan yang diperlukan. Kita tengok sekarang ni keadaan kita, kalau kita tengok sekarang ni kita dalam segi keselamatan, dalam segi kebersihan alam sekitar, kalau kita tengok di Norway contohnya, sebab kita perlukan di mana kita tahu kedudukan kita sekarang, di mana kedudukan kita dalam kesediaan untuk kenderaan EV, penjualan kita sekarang ni adalah 2.6% daripada total industri volume, dan kita menjangkakan kita boleh mendapat 38% by 2040. Jadi kalau kita tengok jiran-jiran kita seperti Thailand 19.5%, Vietnam 15%, dan juga Vietnam 15%. Jadi kita perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan penggunaan EV untuk mendapat negara yang cemerlang dalam carbon emission. Kita tengok contohlah saya bagi macam Norway. Norway sekarang ni adalah kedudukan paling tinggi seperti 88% penggunaan EV di negara dia. Tetapi mereka bermula lebih awal daripada tahun 1990-an dengan menggunakan pelbagai insentif untuk menarik minat rakyat mereka untuk menggunakan EV. Contoh-contoh yang boleh dikatakan seperti pengurangan tol, free parking, akses kepada jalan-jalan raya di negara mereka. Itu adalah insentif-insentif yang baik yang boleh kita imunisasi, yang bermula daripada belanjawan 2024 ini, yang saya rasa bagus untuk merancangkan EV di Malaysia ini. Dan pandangan Prof tentang insentif yang akan diterima kepada mereka yang akan mula menggunakan kenderaan motosikal EV itu, RM2,400 itu. Bagaimana pandangan? Pada pandangan saya, ianya adalah langkah yang baik dan bijak, dan ianya akan membantu untuk merancangkan lagi pembelian EV. Di mana kita boleh melihat juga langkah yang sama digunakan oleh Thailand, memandangkan mereka adalah 58%. Mereka memberi mengurangkan excise tax 8% kepada 2%, penurunan komponen EV daripada 80% hingga 60%, dan dia meningkatkan daya saing dengan mengurangkan harga kenderaan below 100,000 seperti mana yang kenderaan yang baru-baru ini diumumkan di Thailand. Dan dia memberi pelepasan cukai sama seperti Malaysia, cuma jumlahnya agak berbeza, seperti 9,000 daripada RM9,000 kepada RM19,000 untuk kenderaan EV. Jadi saya rasa langkah ini adalah permulaan yang amat baik yang dilakukan oleh kerajaan untuk menambahbaikkan kedudukan EV semasa kita. Prof, terima kasih atas jawapan itu, dan kita akan kembali dengan Prof sebentar saja lagi. Namun kita nak tanyakan tentang bas elektrik di Kuala Lumpur ini. Kita tahu bahawa kalau mengikut statistik penggunaan bas di Kuala Lumpur terutamanya sangatlah kurang. Kalau sekarang ini lebih kurang 700 bas sahaja, dan
sasaran MOT ataupun kementerian untuk meningkatkan kepada 1,000 bas yang merangkumi juga bas-bas elektrik ini. Bagaimana pandangan Prof sendiri tentang isu ini? Okey, untuk penggunaan bas elektrik di kawasan Lembah Kelang ini, ianya kewujudan bas elektrik itu sendiri adalah untuk meningkatkan kecekapan pergerakan di kalangan warga, untuk mereka yang berulang-alik mencari rezeki. Okey, dengan menggunakan bas elektrik ini, dia termasuklah sistem BRT juga adalah merupakan feeder bus yang menggunakan kuasa elektrik. Okey, so pada pendapat saya ianya mengurangkan kesesakan, okey, dan juga mempercepatkan pergerakan warga. Okey, kerana BRT ni dia tidak melalui jalan raya. Okey. Sebenar dia mengikut dia punya track sendiri. Okey, so Kesesakan akan mengurangkan kesesakan, dan daripada kajian yang kami buat, penggunaan bas elektrik sistem BRT ni amat bukanlah disukai berbanding dengan perkhidmatan bas-bas lain seperti rapid rail dan sebagainya. Warga merasakan kurang selamat apabila menggunakan rapid rail. Kajian kami menunjukkan penggunaan bas biasa 95.8% merasakan selamat, bermakna ada gap about 4.2% tu dia rasa kurang selamat apabila menaiki bas biasa. Tetapi keadaan ini tidak pada sistem BRT, kerana mereka merasakan apabila berada di ada stesen di mana mereka ada pengawal di sistem BRT itu, tahap keselamatan meningkat, persepsi mereka terhadap tahap keselamatan di stesen bas meningkat kepada 98.1 berbanding daripada 95.8. Itu daripada kajian yang kami jalankan baru-baru ini mengenai apakah perasaan mereka sekiranya mereka menaiki pengangkutan awam terutamanya bas. Dan kita faham bahawa kecekapan bas di Kuala Lumpur ini tidaklah begitu baik. Dan mungkin dalam kajian Prof juga ada tak kita buat tentang persepsi tentang kecekapan bas ataupun mungkin travel demand survey? Okey, kita ada buat pasal adakah mereka berpuas hati dengan perkhidmatan bas. Okey, kebanyakannya dia masih lagi berada di tahap yang agak memuaskan. Lebih daripada 80% berpuas hati dengan perkhidmatan bas yang ada. Tetapi kita meneliti juga komen-komen yang diberikan oleh pengguna. Okey, antaranya ke fasiliti yang disediakan pada saat ini amat membanggakan. Okay, kebanyakan responden mengatakan agak fasiliti yang disediakan amat bagus dan menepati keperluan. Okay, walau bagaimanapun beberapa insiden, contohnya macam yang berlaku semasa kami menjalankan kajian tu, dia macam mengganggu sepi. Bukan. Dia macam kita kena tanya, adakah anda merasa selamat ketika menggunakan kenderaan awam. So sebab itu yang saya katakan tadi, dia sama ada kita nak pengguna nak guna pengangkutan awam tu pada saat ini, dia lebih kepada adakah mereka merasa selamat. Daripada segi fasiliti memang sudah bagus. Maknanya kalau dulu kita sibuk dengan adakah tandas awam tidak okey ke, maka sekarang tanda awam amat bagus. Okay, cuma dia rasa macam kurang selamat sebab itu tak nak naik bas. Okey, kita nak tanya pada Prof Shariman pula.
Peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan termasuk juga pelepasan cukai sebanyak 2,500 bagi perbelanjaan pengecasan. Macam Prof sebutkan tadi, kita nak cuba untuk menaikkan pemilikan kenderaan-kenderaan EV sekurang-kurangnya 36% menjelang tahun 2040. Tapi pada masa yang sama kita juga nak menggalakkan orang awam untuk menggunakan pengangkutan awam. Permasalahan dia di sini sekarang adalah mungkin salah satu permasalahan dia adalah bila menaiki pengangkutan awam, ia sepatutnya lebih murah dan lebih efisien, namun masih perlu menggunakan kenderaan sendiri untuk ke stesen LRT contohnya, kerana kita ada masalah last mile connectivity tu. Kita nak tanya pendapat Prof, macam mana kita nak pastikan penggunaan pengangkutan awam itu boleh digalakkan, dinaikkan pada masa yang sama dengan menggalakkan penggunaan kenderaan-kenderaan di jalan raya. Bagaimana kita nak atasi juga masalah kesesakan kesesakan jalan raya itu sendiri? Okey, terima kasih. Jadi kita semua tahu bahawa untuk menggunakan EV ni ada 10 kebimbangan utama. Jadi termasuklah range, termasuklah infrastructure, charging speed dan grid capacity untuk charger itu. Infrastruktur. Jadi yang baiknya yang kita boleh nampak di sini daripada belanjawan adalah dia mendorong untuk membina lebih pengecasan di Malaysia untuk kenderaan EV. Sebab orang yang menggunakan EV dia akan merasa gelisah sekiranya dia tahu tidak ada tempat untuk mengecas keretanya. Seperti mana kita bimbang apabila handphone kita kehabisan pengecasan. Jadi kita kita kena compare dengan negara-negara jiran seperti Thailand. Dia mempunyai di negara dia mempunyai 10,000 tempat pengecasan di keseluruhan 77 kawasan wilayahnya, di mana kita sekarang ini kita mempunyai lebih kurang 1,060 tempat pengecasan. Dan juga kita boleh tengok Norway, iaitu negara yang mempunyai keluasan lebih kurang sama dengan Malaysia, iaitu 98%, mempunyai 20,000 tempat pengecasan untuk memastikan rakyat dia berasa selamat dan mudah dan menarik minat mereka. Tak ada masalah lagi range anxiety yang kita sebutkan tadi. Jadi kita Norway ni dia dah daripada 1990 dia memulakan EV. Jadi tidak ada masalah bagi dia untuk mempunyai sistem pengecasan grid yang banyak seperti itu. Dan kita boleh belajar daripada Norway di mana dia mendapati permasalahan mereka sekarang ni sebelum ini adalah dia berbuat tempat pengecasan yang banyak. Sebenarnya apabila diselidik, bila pemilik kenderaan terpaksa beratur di setiap pengecasan 15 minit 20 minit, dia akan melibatkan queue yang panjang. So apa yang Norway telah membuat penambahbaikan ialah ia mengadakan ruang pengecasan yang besar dan mempunyai pengecasan yang banyak di tempat-tempat yang concentrated areas. Tak semestinya jumlah banyak, tetapi jumlah kepadatan yang tinggi untuk pengecasan. Dan ini diletakkan di highway dan lain-lain. Ditambah lagi, seperti mana yang saya katakan tadi, Norway memberi kelepasan tol yang murah, akses kepada bandar, dan juga parking yang percuma. Dan tempat lain kenderaan biasa dia tak ada parking. Jadi polisi-polisi ini diperlukan untuk kita menggalakkan lebih banyak kenderaan EV di Malaysia ini. Jadi merujuk kepada persoalan awal tadi, bagaimana kita nak menarik minat untuk lebih ramai lagi penduduk-penduduk Malaysia, ialah kita mesti memberi rasa selamat dan rasa di mana mereka boleh ke mana saja tanpa melibatkan anxiety untuk menggunakan EV itu, dan macam mana nak cari penjelasan. Seperti mana kita tengok dalam iklan baru-baru ni, di mana dia tak perlu lagi untuk
mencari pengecasan untuk kenderaan dia. Jadi itu adalah salah satu langkah daripada banyak langkah yang kita boleh buat. Baik, Prof, kalau kita nak bercerita tentang kenderaan EV ni, pastinya kita kena ke belakang sikit dan kita lihat dulu isu pemilikan kenderaan EV ini, isu kos penyelenggaraan kenderaan EV ini juga, dan juga kos untuk mengecas itu. Dan saya lihat kalau di Kuala Lumpur ini bukan sahaja pengecasan itu boleh dilakukan di stesen minyak ataupun pusat membeli belah, tetapi ada juga kawan saya yang mengecasnya di rumah. So kita nak memahami apa yang diperlukan, kos-kos yang diperlukan, yang perlu diberi perhatian sekiranya kita nak memulakan pemilikan kenderaan EV itu sendiri di Malaysia. Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk maintenance, EV sebenarnya adalah lebih murah kalau kita gunakan untuk maintenance, sebab EV tidak mempunyai macam biasa kita buat engine oil change, gear oil change, timing belt change, dan segalanya. Sebab EV hanya mempunyai bateri dan motor. Tapi bateri itulah yang orang kata mahal, Prof. 15,000 orang kata. Bateri adalah satu yang teknologi yang masih muda buat masa ini. Jadi sebelum tu saya nak cerita pasal standard. Macam Puan kata tadi, pengecasan di rumah, pengecasan di kedai dan pengecasan di lain. Sebenarnya benda ni sangat panjang dan saya cuba nak ringkaskan. Di mana contohnya kita contoh sebelum ni ada conference mengenai penggunaan EV di Thailand. Mereka membuat pertandingan untuk berapa kali boleh charge daripada Singapura sampai ke melalui Malaysia dan ke Thailand, Bangkok. Tetapi apa yang menarik daripada Renewable Energy Mobility Conference di Thailand baru ni, apa selain daripada berapa kali pengecasan yang berlaku, adalah di mana pengecasan di Singapura, di Malaysia dan di Thailand, standardnya adalah sedikit berlainan. Bukan itu sahaja, pembayarannya juga berlainan. Macam contohnya kalau kita daripada Singapura ke Thailand menaiki kenderaan minyak, kita perlu kita hanya bayar duit dan kita boleh isi minyak. Jadi buat masa ni saya rasa apa yang patut kita buat penambahbaikan adalah sistem pengecasan standard dan juga pembayaran. Macam mana kita nak buat transaction app. Jadi apabila kita solve this problem, dan saya yakin Malaysia sedang berusaha untuk bersama dengan syarikat-syarikat yang kepunyaan negara sedang membuat penambahbaikan dalam area tersebut. Jadi nombor duanya, kita dah tahu bahawa standard itu penting. Sebab standard itu penting sebab kita EV ni datang dengan package kereta, dengan package pengecasan daripada China, daripada Europe dan daripada Japan. Contohnya macam kita Puan macam selalu travel luar negara kan. Dan kita tengok kita punya kepala pelak tu pun lain-lain, betul tak? Betul. Jadi sama juga dengan kes ini, daripada China, daripada Malaysia dan daripada daripada China, daripada Japan dan daripada Europe. Jadi sebelum kita pergi isu pengecasan dan lain-lain itu, ada baiknya kita punya standard supaya setiap penjualan EV di negara kita ini ikut satu standard untuk Asia Tenggara. Okey, faham. At least untuk Asia Tenggara, seperti di mana kepala-kepala kita itu. Jadi apabila itu berlaku, ia akan lebih merancangkan dan lebih membuat urusan menggunakan EV dengan lebih senang, selamat dan mudah. Jadi dengan itu apabila semua standard itu ada, kos maintenance dan lain-lain akan menjadi lebih murah. Dan untuk bateri, ianya adalah teknologi yang berkembang. Semua orang yang di dalam industri tahu kunci kepada EV
untuk kita berjaya adalah pada bateri. Jadi kajian-kajian, sebab itulah kita perlukan kajian-kajian bersama dengan industri di universiti ini untuk macam mana kita nak decide. Bateri pula ada pelbagai jenis. Kita ada bateri lithium ion, kita ada lithium ion phosphate, kita ada lead acid bateri. Semuanya ada kegunaan masing-masing, semuanya ada kelebihan masing-masing. Macam contohnya lithium ion mempunyai high energy density, setengahnya dia punya cycle time banyak, maknanya dia boleh digunakan banyak kali dan lama untuk kenderaan-kenderaan lori dan lain-lain, EV untuk pelandangan. Jadi satu kajian yang menyeluruh dan yang mendalam perlu dilakukan untuk nak tahu bateri punya kapasiti, dan terutamanya Puan cerita tadi tu betul, sebab bateri yang berada di yang dibuat, dicipta di China, di Europe, di tempat-tempat lain adalah mengikut keadaan di negara mereka. Baik, okey. Bukan yang kelemahan yang berada di Malaysia. Baik. Okey, Prof, jadi pastinya untuk kita nak menggalakkan lagi penggunaan EV dekat negara Malaysia nya, one of the more important notes is to make it more affordable lah. Itu yang sebenarnya ingin diperkatakan, selain daripada infrastruktur yang perlu kita sediakan untuk penggunaan ramai. Okey, kita nak berbalik pula pada Dr. Safriaz, pendek sahaja. Peruntukan yang telah diberikan untuk projek-projek rail di negara Malaysia ni, sedikit ulasan daripada Prof sendiri. Bagaimana ia boleh meningkatkan daripada kurang 20% penggunaan sekarang ni kepada sasaran kita 40%? Okey, objektif untuk peningkatan LRT 3 contohnya adalah untuk meningkatkan kecekapan pergerakan. Okey, pada saya dengan adanya peningkatan jumlah stesen untuk LRT 3 tu, ianya secara automatik saya sendiri personally merasa ingin menggunakan pengangkutan awam tu. Okey, kerana semasa penumbuhan ataupun pembinaan stesen tu sendiri, jalan-jalan raya amat sesak sekarang. Okay, jadi bila kita memandu di jalan yang sesak, kita macam ingin mencari alternatif. So pada saya alternatifnya sepatutnya kita pergi kepada pengangkutan awam. Dan kita menunggu-nunggu bila LRT 3 tu nak siap. Tapi Prof tak ada masalah dengan kenderaan pengantara untuk dari rumah ke stesen ataupun daripada stesen untuk berjalan kaki ke, adakah infrastruktur itu pada pandangan Prof sudah mantap? Sebenarnya saya pun nak komen yang itu tadi. Okey, daripada segi first mile dengan last mile punya connectivity itu, saya rasa kita masih lagi tidak memberikan penumpuan yang agak khusus kepada perkara itu. Okey, contohnya LRT 3 yang akan tambah stesen baru ni adalah di komuniti saya sendiri. So saya telah membayangkan macam saya kata tadi untuk menggunakan pengangkutan awam, tetapi perkara yang pertama perlu dipikirkan adalah bagaimana daripada rumah kita nak pergi ke stesen. Betul. Dan saya setakat ni di komuniti saya tak nampak perkara itu diberi perhatian. Baik, itu dalam mungkin belanjawan dan juga disokong oleh pemberi perkhidmatan tersebut. Dan saya pasti itu semua adalah satu perkara yang telah pun akan diberi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan. Terima kasih Profesor Madya Technologies Dr. Sharifah Radiah Sharif atas perkongsian itu tadi, dan juga Profesor Senior Technologies Dr. Syariman Abu Bakar yang berada di talian Skype kita. Terima kasih atas perkongsian tentang pengangkutan awam sebagai nadi perhubungan rakyat. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Belanjawan Madani menyediakan 10 juta ringgit tambahan di bawah kumpulan wang amanah rakyat Malaysia luar negeri bagi membela nasib rakyat kita yang menjadi mangsa sindiket penipuan pekerjaan serta kes-kes kebajikan lain di luar negara.
Masih lagi bersama kami pada pagi ini. Kita nak sambung perbincangan kita pagi ini berkenaan dengan pemerdagangan manusia. Tadi kita baru saja lihat klip Perdana Menteri mengumumkan tambahan 10 juta ringgit di bawah kumpulan wang amanah rakyat Malaysia luar negeri untuk membela nasib rakyat yang telah pun menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Bersama kita di studio pada pagi ini kita ada Dini Dalilah Wan Nordin, merupakan Presiden Persatuan Hentikan Pemerdagangan Manusia ataupun Stop Human Trafficking Association atau singkatannya SHUT, SHUT. Dan juga Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, pakar kriminologi pencarakanan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat datang kedua-duanya. Okey, kita nak mulakan dulu perbincangan kita mengenai pemerdagangan manusia itu sendiri. Akhir-akhir ini kita tengok dalam berita ramai rakyat Malaysia yang telah pun menjadi mangsa. Pertama sekali kita nak cuba fahami psikologi seseorang itu apabila macam mana boleh sampai tertipu, what goes through their mind. Mungkin boleh mulakan dengan Cik Dini. Okay, usually there's always about monetary lah, basically. Bila you need money, and right now I think since the COVID lah, pandemic kan, so kebanyakan orang they are looking forward to make more money. So usually these are the things yang biasa menjadi bait lah kata orang kan, umpan untuk dijadikan mangsa job scam ni lah. That's the usual case lah. Okey, dan kita sebenarnya nak memahami kenapa sebenarnya pemerdagangan manusia ini menjadi tumpuan dalam Belanjawan 2024. Apa pengaruh, apa kesan pemerdagangan manusia ini kepada kesan ekonomi kita sebenarnya? Okey, soalan yang baik itu, kenapa tumpuan tu banyak faktor-faktor. Sebab satunya adalah berkenaan dengan usaha kerajaan sendiri untuk menghentikan pemerdagangan manusia ni, dan especially waktu COVID dan selepas COVID ni terdapat pula sindiket-sindiket yang jenis baru. Dan kita tengok especially macam scamming ni, dulu kurang sikit kita dengar rakyat kita terjebak dengan penipuan scam ni, mungkin jadi mangsa saja, tapi ni sampai pergi ke negara luar untuk menjadi mangsa di sana. Dan juga mungkin juga kita juga banyak bukan kata tertakluk, tapi banyak expose and follow and adhere to trafficking in persons report daripada United States ni, yang telah meletakkan kita sebelum ni di tangga ketiga, tahap ketiga. So selepas kita banyak buat program tu, kita dah naik tangga tier 2 watch list balik. Jadi ini adalah untuk adalah salah satu daripada sebabnya kenapa kerajaan sebenarnya memberikan tumpuan untuk membanteras pemerdagangan manusia. Jadi baru-baru ni dalam berita juga baru keluar ada sekumpulan rakyat Malaysia yang buat pertama sekali tak pernah lagi sebelum ini diseludup ke negara Amerika Selatan. Kita nak cuba fahami modus operandi sindiket-sindiket pemerdagangan manusia ni. Bagaimana ia boleh berlaku? Mungkin kalau setakat negeri-negeri ataupun negara-negara di sempadan tu kita boleh faham sebab agak dekat melalui jalan darat dan sebagainya. Tapi kalau dah sampai jauh, sampai Amerika Selatan tu macam mana? Sebenarnya same thing saja. Bila sindiket, dia depends pada siapa yang dia target lah basically, because when there's a demand, there's a supply basically. So apa yang saya nampak kat sini, bila melihat pada Amerika Selatan ke, tak kira even Korea pun ada kes, even you pergi Laos pun ada kes, dia tak semestinya sebelah-sebelah semata-mata, sebab dia depend pada demand and supply. Macam contoh, pernah juga Dr. Rina kan sebelum ni ada kes melibatkan rakyat Malaysia di negara macam Germany, you know. So nak kira jauh tu, tapi because dia punya demand dia tu memang melihat nak kepada rakyat Malaysia, and therefore supply tu wujud lah. So sebabkan tu macam melihat kepada Amerika Selatan pun sama juga. So apa yang kita nampak adalah melihat kepada the demand lah. Maknanya mungkin ada certain kriteria yang dia perlukan, di mana memang dia perlukan Malaysians. Macam contoh, kalau kita kata rakyat daripada Bangladesh
boleh buat kerja dalam sektor certain industri. So macam Malaysia mungkin dia nampak dari industri yang melibatkan lebih pada job scam, mungkin pandai bercakap, this kind of things lah. Okey. Dan kalau kita melihat dalam isu ini, kita tengok ada evolusi dalam modus operandi mereka. Kalau dulu mungkin menawarkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Namun kalau kita tengok kes terbaru ini yang melibatkan seorang warga Malaysia yang akhirnya meninggal dunia di tahanan Myanmar, beliau modus operandinya adalah berbeza, menawarkan perniagaan dan sebagainya. So bagaimana sebenarnya peruntukan 10 juta ringgit ini mampu untuk mengurangkan kesan evolusi scammer ini kepada rakyat Malaysia sebenarnya? Itu masih dalam percubaan. Okey. Sebab 10 juta yang diberikan ni adalah bermaksud untuk membantu mangsa-mangsa Malaysia di luar sana yang terkandas. Jadi mengenai dengan kes itu, warga Malaysia yang meninggal dalam tahanan di luar negara ni suatu yang mungkin ada sebab-sebab yang masih kita tak tahu kenapa. Tetapi dengan adanya dana seperti ini, mungkin boleh mempercepatkan baliklah kita nak expatriate, repatriate balik mangsa-mangsa kita yang berada di luar sana. Also kita kena tahu satu benda, sekarang ni perjalanan ke mana-mana pun makin menjadi lebih mudah dan dekat. Mungkin sebab baru ni COVID, okeylah, dia ada slow sikit. Tapi dulu mungkin perjalanan ke sesuatu negara tu agak jauh. Tapi sekarang ni banyak carrier, banyak cara yang boleh travel, makin menjadi dekat. Jadi lebih mudah untuk mangsa dibawa. Also berkenaan dengan perniagaan ni, macam dulu, biasa kalau kita dengar pemerdagangan manusia adalah untuk tujuan buruh dan seksual. Okey, betul. Tetapi sekarang ni, dia dah lebih bercambah. Untuk tujuan scam. Kalau untuk tujuan scam ni, kalau kita nak kira, untuk tujuan buruh juga. Tapi membuat pekerjaan buruh secara illegal lah. Dan sekarang juga ada juga untuk tujuan yang berlainan. Jadi itu merupakan evolusi sindiket yang mana kita sendiri pihak berkuasa kena sentiasa at par lah mengikut evolusi sindiket itu. Okey, dan bercakap tentang itu, pendidikan saya rasakan satu perkara yang sangat penting untuk kita berikan kepada semua rakyat kita. Bagaimana? Apa yang kita boleh lakukan? Sebab kalau kita tengok kes yang menjadi mangsa semakin tinggi, namun mereka masih lagi kurang pengetahuan tentang perkara-perkara ini. Apa yang boleh kita lakukan? Okey. Kita memang kena jalankan banyak kesedaran lah. Program kesedaran. Maksudnya bukannya we're talking about just a small kesedaran, tetapi what I foresee is juga dari sudut CSR, macam contoh airline industry ataupun syarikat-syarikat yang melibatkan transportasi lah, sebab transportation, sebab kebanyakannya mestilah naik kenderaan kan untuk pergi kan. So awareness should be done. Okay, it has to be an all-rounder punya awareness. Maksud kata bukan saja secara online, tetapi on mainstream media, dari sudut all the media punya section. Lepas pada tu industri yang melibatkan pengangkutan, sebabnya to stop them. Okay, macam kami daripada SHAD pun kita pernah lakukan. In fact, kita masih lagi ongoing partnership dengan Malaysia Airlines for example. Selain daripada memberikan kesedaran kepada the frontliners, maknanya frontliners dia kena tahulah macam mana kita nak identify ni adalah mangsa. Tapi sekarang ni susah sebab dulu-dulu mangsa dia akan ada tag contohnya dengan rantai chain apa semua. Tapi sekarang ni you tengok satu kumpulan kanak-kanak belia yang seronok-seronok travelling. For example, you pun tak sangka dia akan jadi mangsa. So kat situ tu, kalau let's say kita bagi awareness, okay, even on flight ke apa ke, mungkin benda ni boleh dibendung lah. Can we do something about our airport? Yes, at the airport, exactly. What should we do? Apa yang boleh kita lakukan? Okay, macam dekat airport pun memang macam katalah tadi kita ada awareness kepada frontliners. Okay. Maknanya ticketing counter, passenger services. Okay. Airport itself pun kena juga adalah
some write up ke apa ke, okay. At the same time the students yang mungkin sebelum, bukan students lah, kalau kata passengers for example kan, sebelum dia naik flight for example, ada some video yang menceritakan tentang okay, what are the things that you should look out for. You know, macam contoh, kadang-kadang dia orang ni, sebenarnya macam contohlah dekat rumah pelindungan for example kan, the ones we work with mangsa kan, kebanyakan dia orang kalau you tanya, you tahu tak siapa you deal with tu online tu, tak tahu, saya tak kenal pun. Throughout tu dia memang diajar melalui online saja. Okay, you pergi kat sini, you pergi jumpa dengan kereta ni akan angkut you pergi ke sini. Jadi selalunya ia akan berlaku ataupun dia baru sedar yang dia adalah mangsa bila dah sampai. Exactly. So sekiranya kalau sebelum dia sampai tu, kita dah bagi awareness, kau kenal tak? Adakah kamu mengetahui siapa yang kamu akan berjumpa sebelum kamu tiba ke destinasi for example. So meaning to say, masa time tu you dah tahu dah, you sebagai passenger yang naik kapal terbang tu for example, you dah nampak some red flags kat situ, mungkin you can highlight for example. So these are the things yang mungkin airline industry pun kena mainkan peranan juga, berikan lebih pada awareness kat situ, and airport juga. So you have to give some red flags kepada, are you travelling to a destination where you know who you're going to meet, where you're going to be placed, you know. So does your parents or anyone from you punya source country ni knows where is your whereabout for example. So these are some of the things that you should be highlighting kepada airport dan juga industri mana-mana lah, transportation dan sebagainya. Tapi selalunya ialah it's desperation kan yang mendesak seseorang itu sehingga boleh tertipu dan sebagainya. Kita nak tengok daripada segi undang-undang juga kan, apakah mungkin bila dah jadi mangsa, mungkin apakah antara tindakan ataupun perlindungan dari segi undang-undang yang boleh mereka dapati mungkin bila dah sampai di negara luar tu. First step is to contact embassy contohnya. Tapi dari segi undang-undang, apakah yang boleh dilakukan? Kalau mangsa warga Malaysia lah, contoh kalau dia dah tahu yang dia ni menjadi mangsa, biasanya the best is to cuba contact embassy Malaysia tu sendiri untuk mendapatkan bantuan lah. Boleh pergi kepada polis. Tetapi bila pergi kepada polis kadang-kadang which is recommended, tapi kadang-kadangnya kita kena tengok sama ada kekangan bahasa tu pula, language barrier. Sebab kadang-kadang ada masalah mangsa pergi, ada pihak polis negara tu merasakan ini adalah dispute hanya antara majikan dan pekerja dan hantar balik pula mangsa kepada majikan. Jadi kadang-kadang kita takut perkara tu berlaku, especially kalau ada kekangan bahasa. Juga mungkin undang-undang negara tu, bukan semua negara mempunyai undang-undang pasal pemerdagangan manusia. Jadi mungkin negara tu tak recognize, tak tahu yang sebenarnya orang itu adalah mangsa. To me, yang paling selamat adalah untuk cuba macam mana pun dapatkan bantuan daripada embassy, kedutaan ke Highcom yang terdekat Malaysia. Kalau tidak, boleh pergi cuba kepada polis lah. Tapi mengenai desperation tu pun kadang-kadang bukannya hanya desperation sebenarnya. It's just keinginan untuk migrate, nak kerja overseas. Sebab banyak juga dia mungkin dia tak ada kerja kat negara dia, atau dia rasa dia kerja baru habis belajar. Jadi kadang-kadang dia kata okay, work overseas 6 months you can earn money. Siapa-siapa nak, kadang it's a way to travel. So dia punya advertisement tu menarik siapa-siapa. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, even mangsa dari negara barat pun ada, daripada Amerika Syarikat pun ada. Travel overseas to teach English kata. Tapi bila datang dia pergi travel, dia kena jadi scammer ke apa-apa. So dari sudut undang-undang kita, kalau kat Malaysia tu sendiri, kita actually kat Malaysia we have a very good system sebenarnya. Tapi sistem kita akan diguna pakai kepada mangsa yang berada di Malaysia lah. So bila adanya satu proses penyelamatan, mereka ni kalau disuspek sebagai mangsa akan diberikan perintah pelindungan sementara 21 hari, diletakkan di shelter. Dan kalau dalam 21 hari itu mereka akan buat siasatan, dan kalau betul orang tu adalah mangsa, dia akan ambil satu perintah pelindungan tu hingga 3 bulan.
dan yang pelaku tu boleh didakwa di mahkamah dan mangsa tu boleh memberi keterangan lah. Adalah prosedur-prosedur dia dan kita ada rumah perlindungan, macam 10 rumah perlindungan kat Malaysia ni. So kita memang ada satu sistem tu. Dan kalau kita tahu juga isu pemerdagangan manusia ini juga memberi kesan impak ekonomi. Kalau kita lihat bagaimana penolakan minyak sawit untuk syarikat-syarikat besar seperti Sandabi, Top Glove pada waktu pandemik hari itu. Dan pastinya ada kaitan juga peranan majikan itu sendiri untuk mengurangkan orang kata pemerdagangan manusia ini. Bagaimana, apa yang boleh mereka lakukan sebagai majikan? Jadi benda ni banyak kepada firstly pengetahuan tu sendiri. Sememangnya kalau diorang employ orang-orang foreigners kata yang tidak tahu hak mereka. So mereka orang ni dijadikan forced labour. Forced labour. So kadang dia orang ni akan majikan ni engage with labour trafficking activities, pemerdagangan buruh. Pemerdagangan buruh maksudnya orang tu, pekerja tu tidak akan mendapat hak seperti mana pekerja lain akan dapat. Majikan tak payah perlu teks, bayar teks. Dia punya kebajikan pekerja tu sendiri tidak diambil berat. Jadi sebab itulah kadang bila ada masalah macam ni, jangan kata negara lain terhadap Malaysia. Malaysia pun bila kita tahu macam contoh baju kita tu came from kelang kat Bangladesh from a sweatshop, buruh kanak-kanak yang mungkin dapat 5 sen ke tak dapat duit. Jadi kita ni suka sebab mungkin murah. Kalau murah maksudnya orang yang buat tu kebarangkaliannya adalah buruh paksa. So dia punya impact tu kepada negara tu sendiri, kerajaan tu, you don't get the normal tax that you get, percambahan ekonomi. Impak kepada pekerja tu sendiri, impak kepada orang yang membeli tu sendiri, sebenarnya menyokonglah industri tu sendiri. Jadi dia punya rentetan tu adalah jauh lah. Faham. Dia nak tanya pada Cik Dini pula. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Syad mostly towards awareness, kesedaran dan sebagainya. Peruntukan yang diumumkan adalah specifically untuk kumpulan wang amanah rakyat Malaysia luar negeri, untuk membiayai kos-kos repatriation dan sebagainya yang Dr. Zina sebutkan tadi. Untuk pihak Syad pula, apakah mungkin yang diharapkan, mungkin dana ataupun sebagainya daripada pihak kerajaan untuk membantu usaha-usaha dalam membantras aktiviti-aktiviti pemerdagangan manusia ni? Okay, talking about this sebenarnya dia ada dua faktor kat sini tau. Satu adalah sudut untuk tackling the issue, okay, which is on human trafficking. The other one you're talking about the national effort on trafficking in persons, as per what was mentioned by the US TIP report. Okay, so bila you're talking about US TIP report ni, sebenarnya dia punya badan yang bertanggungjawab di bawah kerajaan sendiri adalah MAPO, Majlis Anti Perdagangan Orang, di bawah Kementerian Dalam Negeri, di mana kita adalah strategic partner lah untuk work on the three pillars lah, kita panggil prevention, prosecution and protection. Okay, so this is where the work is done lah. Okay, tetapi what we see dari sudut bajet, okay, bajet yang telah diturunkan adalah untuk membantu rakyat Malaysia di luar negara yang terkandas. Okay, so we're talking about budget that's been channeled tu adalah melibatkan lebih kepada Ministry of Foreign Affairs. Okay, correct me if I'm wrong, tapi itulah yang saya faham. Okay, so dia ada dua benda kat sini. Okay, so bila dari sudut Syad, kita menjalankan tugas-tugas kami lebih kepada under the Ministry of Home Affairs, which is MAPO. Okay, to tackle on this tiga benda ni lah, yang tiga pillars ni, prevention, protection and prosecution. Mainly kami adalah on prevention lah, so kesedaran punya program dan sebagainya. So bila bercerita tentang bajet yang telah diberikan, yes, kita membantu kepada rakyat, tetapi dia bukan direct punya assistance unless KLN ataupun MOFA
memanggil kami untuk menjalankan beberapa aktiviti dari sudut kesedaran. Okey. Itu yang kita boleh relatekan lah. Okey, sedikit perkembangan tentang indikator perdagangan orang NGHTI. Ya, 2.0 ini. Bagaimana sekarang? Okey, NGHTI ni lebih kepada membantu untuk kita nak identify. Okey. On trafficking person sendiri. Okey, so benda ni sebenarnya dia ada dua. Satu adalah untuk membantu kepada enforcement. Okey. Sebab enforcement kadang-kadang nak proof in terms of act, means and purpose. Bila bercerita tentang human trafficking ni agak sukar. Okey, so that's the reason why kerajaan dengan bantuan dia punya stakeholder untuk keluarkan NGHTI ni. It's a guideline saja. Okey, baiklah. So untuk kami pun sama juga. That is untuk civilian macam kami, untuk gunakan NGHTI tu untuk kami bantu untuk identify victim tu. Okey, baik, sedikit saja daripada doktor-doktor, apa harapan tentang belanjawan dalam memerangi perdagangan manusia? Harapan saya supaya wang dana tersebut tu digunakan sebaik mungkin untuk repatriate lah mangsa-mangsa kita yang telah dikenal pasti sebagai mangsa perdagangan manusia di luar sana. Jadi ada ramai saya tahu terkandas di sana. Jadi mungkin boleh buat ini dengan buat benda ni sebagai satu keutamaan dan terus buat proses penyelamatan mereka ini. Baik. Okey, terima kasih kepada Dr. Hazrina Begum Abdul Hamid, seorang pensyarah daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, dan juga Puan Dini Dalilah Wan Nordin, Presiden Persatuan Hentikan Perdagangan Manusia ataupun SHAD, atas perkongsian ini. Dan kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memulakan siri bual bicara berhubung dasar perkongsian data nasional melalui kerjasama di antara Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia ataupun MDEC, Malaysia Kini dan Digital News Asia dengan sokongan KKD. Siri ini bertujuan mendidik rakyat mengenai manfaat dan cabaran perkongsian data, di samping mengumpulkan pendapat serta cadangan bagi meningkatkan dasar dan pelaksanaannya. Dan marilah kita bersama-sama memulakan perjalanan yang luar biasa ini. Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu. Kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti. Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang. Laporkan sebarang maklumat berkaitan sindiket penipuan pekerjaan di luar negara menerusi talian dan email berikut. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan,
Tuan kau timah sikit kan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang anak cik cakap. Jangan lama macam tu, cik. Ni saman. Maaf, cik. Hati-hati madu, cik. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama saya Nurni Samsil Osman dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan terkini mengenai Gaza. Gaza yang kini bertambah parah dan memerlukan bantuan secepat mungkin bagi menghentikan kezaliman rejim Zionis terhadap penduduk Palestin yang tidak berdosa. Kezaliman Israel itu tidak berhenti apabila terus membedil semenanjung Gaza malam tadi selepas rejim itu mengebom Hospital Al-Ahli Baptist dan menyifatkan tindakan itu sebagai keganasan terancang dan jenayah perang. Kezaliman Israel terhadap Palestin menjadi antara agenda utama yang akan dibincang oleh para pemimpin pada sidang kemuncak pertama ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk GCC di Riyadh, Arab Saudi. Perbincangan itu selaras dengan pendirian tegas Malaysia dan kelantangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memperjuang nasib penduduk Palestin sejak rejim Zionis berterusan menzalimi mereka, termasuk melancarkan serangan serta krisis terbaru di semenanjung Gaza. Pertempuran terkini di Palestin melibatkan Hamas dan rejim Israel sejak 7 Oktober telah mengakibatkan kehilangan ribuan nyawa kedua-dua belah pihak. Kehadiran kalangan pemimpin blok rantau ASEAN GCC serta sidang kemuncak itu dilihat sebagai platform terbaik untuk mengetengahkan dan mencari penyelesaian bersama dalam menangani penderitaan penduduk Palestin. Sidang kemuncak itu diadakan buat julung kalinya setelah ASEAN dan GCC menjalinkan hubungan sejak 1990. GCC dianggotai 6 negara iaitu Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Emirat Arab Bersatu. Baik, kita beralih ke perkembangan dalam negara. Malaysia komited memastikan projek infrastruktur di bawah inisiatif Jalur dan Laluan BRI akan memberi faedah optimum kepada negara dan menjadi pemangkin ekonomi untuk jangka panjang. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata momentum kemajuan negara juga harus seiring dengan pertumbuhan serta strategi BRI China yang membawa prinsip kebersamaan dan kemakmuran bersama. As we continue down this path of physical connectivity, it is essential that we ensure these projects prioritize environmental sustainability, local community engagement, and equitable economic development, creating a win-win for all stakeholders involved. Beliau berkata demikian kepada bernama pada forum ketiga bagi kerjasama antarabangsa BRI di Beijing, China pada Rabu selepas menjadi penceramah bagi sesi bertema kesaling hubungan dalam ekonomi terbuka global yang diadakan sempena forum itu. Pada sesi itu, beliau berkata projek utama BRI akan menjadi pencetus perubahan kepada prestasi kesaling hubungan dan logistik apabila laluan Rel Pantai Timur ECRL siap menjelang 2027. Beliau berkata kawasan baharu pembangunan di sepanjang koridor ECRL akan menjadi destinasi pelaburan yang menarik kepada pelabur tempatan dan luar. Leveraging on the ECRL success, much can be done for projects related to low carbon energy transition and sustainable development in the next 10 years. Meskipun infrastruktur fizikal tidak dinafikan adalah penting, kuasa kesaling hubungan tidak harus diabaikan melalui pertukaran teknologi, piawaian, peraturan dan amalan terbaik operasi. Kerajaan berharap pekebun kecil dapat meningkatkan hasil kelapa sawit negara menerusi peruntukan RM100 juta dalam belanjawan 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan bagi menjayakan insentif program tanam semula sawit itu membantu pertumbuhan kelapa sawit tua melebihi 25 tahun. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata insentif itu mampu membantu ekonomi pekebun kecil menerusi hasil kelapa sawit yang memberangsangkan.
Jadi ada juga bantuan-bantuan lain yang kita nak buat integrasi, sama ada penanaman peternakan ataupun penanaman sayur-sayuran ataupun buah-buahan, yang boleh sementara menunggu hasilan buah sawit itu, mereka boleh menanam dan masih dapat hasil secara itu semua skim yang sedang kita laksanakan sesuai dengan saranan kemanusiaan itu tadi dalam bajet kita. Insentif itu ditawarkan secara grant dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian di negara ini. Mengulas mengenai isu anti minyak sawit di Eropah, beliau berkata saingan akan terus berlaku dalam konteks urus niaga. Namun, industri kelapa sawit negara mempunyai kemampanan yang tersendiri. Sebab minyak sawit ditanam sekali boleh mengeluarkan hasil selama 20 ke 25 tahun. Kalau banding dengan soya, tanam hari ini, tahun ini kena dituai, diproses, kemudian tahun depan tanam semula. Jadi maknanya kos itu akan sentiasa berlaku tiap-tiap tahun. Kita tanam sekali tapi kita dapat keluarkan. Dan maknanya minyak kita ni produktif. Jadi kosnya lebih murah. Perdana Menteri mengumumkan peruntukan 70 juta ringgit dalam belanjawan 2024 bagi meningkatkan tahap kemampanan industri sawit negara. Sekian dari Bilik Berita Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam hormat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pembrokeran, penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Baik, masih lagi bersama kami dalam kita merealisasikan belanjawan tahun 2024. Tadi kita baru saja saksikan klip pengumuman Perdana Menteri. Antara yang menjadi kebimbangan dan kerisauan rakyat adalah kenaikan cukai dari SST daripada 6% ke 8%. Tapi jangan risau, di sini kita akan rungkaikan apakah mungkin antara impak dan juga kesan daripada pengumuman-pengumuman yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri. Bersama kami pada pagi ini untuk menjawab persoalan dan segala kerisauan rakyat adalah YB Steven Sim, merupakan Timbalan Menteri Kewangan kedua. Selamat datang ke studio pada pagi ini. Perbincangan kita nak fokuskan lebih kepada perkara-perkara yang betul-betul merisaukan rakyat. Contohnya seperti kos sara hidup dan juga peluang-peluang pekerjaan dan juga pendapatan. Ini antara isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat, terutama sekali post-pandemik, post-COVID, dan dengan keadaan negara yang masih ingin we still orang kata nak pulih ekonomi kita. Dengan tema belanjawan tahun ini, reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Jadi subsidi, insentif dan juga bantuan sebanyak 58.1 bilion ringgit. Dari jumlah itu, hampir 50% peruntukan bagi mengawal harga barang. Jadi pertama sekali kita nak tanyakan pada YB, sejauh mana insentif yang diumumkan ini dapat mengurangkan kos sara hidup. Kerana seperti yang kita tahu, subsidi yang diberikan kerajaan adalah antara yang tertinggi di dunia. Mungkin boleh terangkan secara lebih lanjut. Boleh. Terima kasih Fasha dan juga Lina. Saya rasa kita kena lihat belanjawan 2024 ini dalam satu kerangka yang besar, iaitu kita nak melihat kepada bagaimana boleh menguruskan kewangan negara dengan lebih efisien dan cekap. Dan bila saya kata efisien dan cekap, maksudnya kita kena berbelanja kena pada tempatnya. Contohnya kalau sumber itu diperuntukkan untuk sektor perniagaan SME, maka sumber itu patut pergi SME. Ataupun wang itu patut diberi kepada orang miskin, maka wang itu patut diberi orang miskin. Ada efisiensi, kecepatan. Dan dalam keadaan ni, apabila kita tengok kos subsidi yang kita tengah tanggung sekarang, tahun ini 2023 kos subsidi dah melambung sehingga 81 bilion ringgit.
Kita kena ingat, setiap ringgit yang kita bagi kat subsidi, maksudnya apa? Maksudnya kita tak dapat bina sekolah. Kita tak dapat bagi kat SME untuk memperkasakan perniagaan mereka. Kita tak dapat bagi kepada hospital dan sebagainya. Jadi apa kita lihat? Bil subsidi yang tinggi itu satu masalah. Dia tak is unsustainable. Dia tak boleh teruskan macam ini. Tapi keduanya, yang lebih penting lagi, kita nampak ada orang kata there are leakages. Dia ada sedikit kebocoran, ketirisan dari segi. Sebenarnya subsidi ini untuk siapa? Subsidi ini untuk orang yang memerlukan, golongan yang memerlukan. Contohnya subsidi minyak, petrol. Dia untuk rakyat yang kurang mampu. Tapi kalau orang yang kaya raya pun menikmati subsidi, maka ada berlaku perkara yang amat pelik di sini. Jadi kerajaan kata tahun ini, sebenarnya tahun ini dah mula subsidi bersasar. Subsidi bersasar maksudnya kita nak sasarkan sumber subsidi itu kepada golongan yang kena pada tempat. Di tahun ini kita start dengan subsidi bil elektrik. Nah, apabila kita kata 1% daripada pengguna bil elektrik ini dia sebenarnya guna lebih 40% daripada sumber subsidi, maka ada berlaku sedikit ketidakadilan. Sepatutnya subsidi ini orang miskin ataupun orang rakyat yang kurang mampu, golongan pertengahan. Tapi kita lihat apabila belanja subsidi 1% yang top tu, orang yang kaya tu sebab dia guna aircon banyak dan sebagainya lah, maka dia dapat menikmati 40% dari subsidi. Jadi kita kata we remove, kita alihkan subsidi daripada 1% itu supaya dia lebih fokus, dan hasilnya ialah kita mampu untuk jimat sehingga 8 bilion ringgit tahun ni hanya untuk subsidi bil elektrik. 8,000 itu kita buat apa? Bukan kita simpan dalam poket, bukan simpan dalam bank. 8,000 kita salurkan semula kepada bina sekolah, bina hospital, klinik, bagi kat perniagaan untuk mereka majukan perniagaan. Jadi itu konsepnya untuk subsidi bersasar. Dan kita nak pastikan tahun depan apabila kita teruskan subsidi bersasar bil elektrik dan minyak diesel, kita nak pastikan supaya 90% daripada rakyat Malaysia tidak akan terkesan. Dan untuk makluman Pasha, dia bukan subsidi bukan satu-satu cara kerajaan untuk nak turunkan ataupun nak bantu dari segi kos sara hidup. Kita ada program lain. Kita ada program undang-undang kawalan harga contohnya, yang kita nak pastikan supaya harga dia tidak meningkat terlalu tinggi kalau harga pasaran. Kita ada program seperti program Payung Rahmah, di mana kita ada kerajaan melaksanakan jualan ramah dan sebagainya. Jadi dia ada banyak insentif inisiatif kerajaan untuk memastikan memang kita kena berdepan dengan keadaan ekonomi dunia di mana ada perang perdagangan, ada isu-isu krisis geopolitik, dan ini menyebabkan gangguan dalam rantaian bekalan, supply chain disruption. Jadi harga akan tinggi. Tapi dalam keadaan ini, kerajaan melaksanakan beberapa inisiatif untuk pastikan sekurang-kurangnya di Malaysia ini kita masih lagi boleh mengawal terutamanya harga barang-barang keperluan untuk rakyat. Bercakap tentang tu, satu je soalan pendek nak tanya. Harga yang ditetapkan macam diumumkan, harga ayam dan telur contohnya akan diapungkan untuk memastikan warga asing dan juga golongan yang maha kaya tidak menikmati subsidi yang disebutkan tadi tu. Cuma macam mana mekanisme untuk pelaksanaan tu? Macam mana YB? Ya, seperti yang saya katakan, tapi kita kata ketirisan. Bil subsidi yang tinggi kalau dia kena pada tempat itu okey lagi, walaupun masih unsustainable. Tapi masalahnya dia bila tak kena pada tempat, dia berlaku ketirisan di mana warga asing lebih 3 juta dapat menikmati beli barang murah disebabkan oleh dukungan daripada wang cukai rakyat. Subsidi itu dibayar dengan wang cukai rakyat. Sebab kita bayar cukai, maka warga asing yang datang bekerja di sini dapat menikmati faedah hasil subsidi itu. Dan juga mungkin golongan yang tidak memerlukan. Jadi bukan kata orang kaya kita tak boleh bantu, tapi kalau mereka tidak memerlukan bantuan nak beli telur dan ayam dan kita bagi kat mereka, maka kita nampak tak kena pada tempat. Jadi dalam keadaan itu kita lihat balik. Dulu kita cakap pasar kawalan harga ayam, daging ayam, telur selalu berlaku masa musim perayaan. Tapi lah ni, orang Penang kata lah ni, sekarang kita nampak dalam 2 tahun ni dia jadi agenda sepanjang tahun. Subsidi jadi agenda sepanjang tahun. Jadi kita tak boleh. Kita kena bagi pasaran mainkan peranan
kerajaan akan masuk. Apabila harga melambung terlalu tinggi, maka ada mekanisme kawal harga. Tapi pada masa sekarang, kita tengok harga pasaran, dia lebih kurang dalam, orang kata range, ya, lebih kurang dalam korongan harga kawalan itu. Jadi kita rasa masa yang sesuai untuk mengeluarkan subsidi ke atas daging ayam dan telur ayam. Tapi kalau di masa hadapan, apabila berlaku isu-isu kenaikan harga yang mendadak, maka kita boleh pertimbangkan mekanisme seperti kawal harga, seperti contohnya masa musim-musim perayaan dan sebagainya. Tapi buat masa ini, YB, macam mana kita nak betul-betul memastikan bahawa hanya rakyat Malaysia sahaja yang mendapat barang ayam, telur ini pada harga subsidi. Kita tak nak orang yang maha kaya dan juga orang asing ini mendapatkan barangan itu tanpa dengan subsidi. Bagaimana? Apa yang boleh kita lakukan? Itu sebabnya saya kata untuk ayam dan daging kita apungkan. Maksudnya semua kena beli pada harga pasaran. Tapi untuk orang-orang yang memerlukan, golongan-golongan yang memerlukan, kita ada banyak inisiatif. Saya bagi satu contoh, sumbangan Tungai Ramah. Kita bagi sumbangan Tungai Ramah dan tahun ni sumbangan Tungai Ramah meningkat dari 8 bilion kepada 10 bilion. Satu lagi program SARA, di mana kita bagi RM1 kepada keluarga yang di bawah STR ini setiap bulan. Ini on top of the STR. Asing daripada STR dapat, tapi RM100 setiap bulan untuk 1 tahun. Maka mungkin harga ayam pada harga pasaran, contohnya harga ayam, harga telur di paras harga pasaran, tetapi golongan-golongan yang dilihat memerlukan, bila dia dapat RM100 sebulan tu, dia boleh gunakan RM100 itu untuk membeli barang keperluan. So this is what we call direct cash transfer. Kita bagi wang tunai, bantuan wang tunai secara langsung, direct kepada golongan sasaran kita. Tapi YB, bila kita bagi pemberian secara tunai tu, kita ada masalah juga di mana mungkin wang itu tidak akan digunakan where it's supposed to be. Akan ada kata penyalahgunaan cash itu. Sebab bila dapat cash, dia boleh digunakan dengan apa-apa cara sekalipun. Jadi macam mana kita nak kawal tu dan memastikan golongan yang diberi bantuan secara tunai ini betul-betul menggunakan tunai itu untuk keperluan asas dan keperluan harian? Sebenarnya ada banyak juga orang yang kata kita bagi. Ini macam soalan macam ini. Tapi untuk saya lah, Pasha, Lina, saya rasa kita kena ada keyakinan juga kepada orang yang kurang mampu ini. Kita jangan bersangkaan kononnya kalau orang kurang mampu dia dapat RM100 mesti dia pergi beli rokok. Tak kata benda ini tak berlaku. Ada berlaku, tapi kita kena bagi mereka flexibility. Sebab kadang-kadang apabila kita set peraturan terlalu ketat, contohnya, kita kata hanya boleh beli, dan kita program SARA tahun ni ada sedikit penambahbaikan. Sebab tahun lepas apabila kita guna MyCard, ingat kita guna MyCard untuk program SARA. Sebenarnya tahun ni kita dah mula. Jadi tahun depan akan ada penambahbaikan. Tahun ni kita guna MyCard. Dia tak boleh beli benda-benda selain daripada senarai, dan senarai itu terhad barang-barang keperluan. Benda ini berniat baik. Tapi apa yang terjadi ialah kadang-kadang orang miskin contohnya, bukan dia nak beli beras. Beras dia dah ada kat rumah. Mungkin ada NGO dah bagi beras, masjid dah bagi beras, YB dah bagi beras. Dia mungkin nak beli kuali, tak ada kuali. Tapi sebab ada keterhatan, ada limitation dalam senarai yang dibenarkan, maka dia tak boleh. Ataupun takkan kita tak benarkan orang miskin untuk gunakan RM100 itu untuk beli baju baru untuk anak-anak dia. Faham? Jadi dia ada kelemahan dan kelebihan dalam sistem tunai ini. Tapi untuk saya, mungkin selepas ini penambahbaikan yang seterusnya mungkin kita guna e-wallet. Contohlah. Faham. E-wallet di mana masalah sekarang kalau nak guna e-wallet sebab penggunaannya belum meluas. Dan kadang-kadang ada barang yang tak dapat dibeli dengan e-wallet, maka penjajah yang kecil di kampung dia tak akan dapat menikmatilah kalau perbelanjaan melalui, sebab ni nak kata contohnya untuk STR ini program SARA ini dia RM100 setiap bulan untuk 1 tahun, darab dengan lebih kurang 700,000 penerima. Tahun ini hanya 130 lebih ribu penerima. Tahun depan kita naikkan lebih berapa kali ganda? Hampir 6 kali ganda untuk meluaskan penggunaan. Jadi wang ini juga boleh berpotensi untuk menjana ataupun stimulate the local market. Tapi kalau kita hanya guna mekanisme e-wallet contohnya, dia mungkin akan terhad
penjajah kecil, peniaga kecil mungkin tak dapat menikmati juga perbelanjaan daripada wang tersebut. Jadi kita kata tahun depan kita bagi wang tunai. Tapi selepas ini kalau kita dah boleh memperluaskan penggunaan e-wallet, itu mungkin kaedah yang lebih baik. Tapi kita guna e-wallet, maka kita kata RM100 ini you boleh beli apa saja kecuali mungkin rokok, alkohol, benda-benda yang tidak manfaat lah. Tapi selebihnya nak beli buku. Bahkan kadang-kadang orang miskin dia nak beli alat mainan untuk anak-anak yang kecil. Faham. So I think we have to have some confidence, keyakinan kepada rakyat. Wa'ima mereka penerima bantuan sekalipun, mereka boleh berfikir untuk keluarga, kepentingan anak-anak, kepentingan keluarga mereka. Baik, sungguh murni niat kerajaan dalam membantu mengurangkan beban mereka yang memerlukan. Okey, YB, kita tahu bahawa cukai perkhidmatan dinaikkan 6% naik 8%. Keuntungan yang kerajaan dapat RM3 bilion boleh disumbangkan untuk pembangunan dan sebagainya. Namun cukai lain yang akan diperkenalkan adalah cukai barang nilai tinggi. Saya nak bagi satu situasi. RM10,000 untuk beli handbag dengan RM10,000 untuk beli emas, walaupun nilai yang sama, situasi berbeza. Bagi orang macam saya, RM10,000 emas ini banyak kepentingan. Ia mungkin adalah satu investment kepada saya. Kalau sesak-sesak boleh digadaikan. Namun RM10,000 untuk beg ini mungkin saya tak akan beli, sebab pada saya it just another bag. Tetapi bagaimana kalau cukai barang nilai tinggi seperti yang akan dikenakan kepada emas ini dikenakan kepada saya? Pastinya ia adalah satu benda yang tidak adil, kerana ini investment, ini memang sebab mampu lebihan keuangan membeli handbag ini. Bagaimana YB nak menjelaskan situasi ini? Memang pelabur yang bijak. Terpandang rantai gelang emas di tangannya. Saya tak ada emas lagi. Terima kasih Lina atas soalannya, saya rasa amat penting tentang cukai. Dan saya pun ramai di luar sana mereka beranggapan bahawa cukai dinaikkan. Saya nak bagi tahu prinsip apa yang kita amalkan sekarang. Kita amalkan satu prinsip keadilan. Keadilan. Kita kata kalau seseorang itu ataupun satu pihak itu dia mampu menjana pendapatan, mencari rezeki, murah rezeki di bumi bertuah ini. Kalau syarikat boleh dapat untung di bumi bertuah ini, kalau orang itu mampu untuk membeli barang-barang bernilai tinggi, maka kita nak minta supaya mereka sumbang sedikit balik. Itu konsep kita. Faham. First konsep kita. Jadi itulah sebabnya kita kata kita laksanakan kenaikan cukai 2%. Cukai perkhidmatan. Itu pun saya kadang-kadang saya rasa ada orang, sebelum saya pergi ke soalan itulah, mungkin saya explain sikit boleh? Boleh. Sebab saya kadang-kadang saya rasa ada orang kata SST 8%. Seakan-akan SST ni tak wujud, tiba-tiba pergi 8%. Sebenarnya tidak. Naik 2 saja. Dia naik 2% dan SST ni ada 2 komponen. Satu komponen cukai jualan ke atas barangan. Itu tak naik. Tidak ada kesan langsung. Itu tidak naik, tidak ubah, tak ada apa-apa perbezaan. Yang naik itu ialah komponen kedua, iaitu cukai perkhidmatan, service tax. Naik 2%. Dan dalam service tax ni dia sebenarnya terhad, skop dia, likupannya terhad kepada 9 kategori perkhidmatan. Contohnya hotel, karaoke, penaja jenamaan, kelab persendirian, dan apa lagi? Penaja jenamaan. Betul. Dia terhad, skopnya terhad. Padang golf. Betul. Dalam skop yang terhad itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia hadkan lagi. Contohnya sepatutnya kena ni sektor makanan dan minuman. Kita kecualikan, tak ada kenaikan. Sektor telco, yurat bayar phone bill tu semua, kita kecualikan. Jadi dalam kita nak pastikan memang kerajaan berniat untuk meningkatkan hasil negara. Tapi dalam keadaan yang dalam pada masa yang sama kita tak mau membebankan rakyat, orang golongan terbanyak. Jadi we reduce. Hadkan kesan dia, impact dia. Cakap pasal cukai harga, cukai barangan bernilai tinggi. Seperti kata tadi,
Kalau seseorang individu itu mampu untuk membeli barang-barang bernilai tinggi, contohnya beg tangan, RM10,000, RM20,000, RM50,000, kadang-kadang ada yang lebih tinggi, maka kita nak kata dah mampu dapat cari rezeki, murah rezeki di bumi bertuai ini, maka contribute back a bit, sumbangkan balik sedikit, sebab wang ni akhirnya akan datang balik kepada rakyat, termasuk kepada syarikat-syarikat besar, ya, melalui program-program kerajaan. Tapi macam mana kita nak buat? Perinciannya kita akan buat tahun depan, tetapi kita akan ikut nilai ambang, ikut kategori barangan. Jadi kategori barangan tu tak sama macam dari Lina kata tu, beg RM10,000 dengan barang-barang emas RM10, dia tak sama dia punya konsep dia. Dan dalam budaya kita, emas kita tahu sebenarnya digunakan untuk pelaburan. Ramai B40, malah M40 membeli emas. Jadi kita akan letak satu emas, contohlah belum ada keputusan terakhir, contohnya emas RM10,000, dia tidak dikira lagi, sebab kita tahu ini banyak daripada statistik industri perbincangan kita nampak contoh nilai ambang ini walaupun nampak tinggi, tetapi sebenarnya kebanyakan digunakan sebagai cara untuk melabur. So kita kata kita ikut nilai ambang. Dia bukan ikut brand. Dia bukan kata semua serata. Kalau RM10,000 semua RM10,000 kena. Dia akan ikut kategori barangan. Mungkin untuk jam tangan nilai ambang yang berbeza. Untuk beg tangan nilai ambang yang berbeza. Untuk barang-barang kemas, terutamanya emas, nilai ambang yang berbeza. Apa yang kerajaan nak buat ialah kita nak menetapkan keadilan tanpa memberi beban yang terlalu besar kepada golongan rakyat terbanyak. Itu dia, YB, barulah lega saya boleh bernafas ya. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, anda semua jangan ke mana-mana kerana banyak lagi persoalan tentang Belanjawan 2024 yang akan kita kupas bersama dengan Timbalan Menteri Keuangan 2. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kita buat satu app ni, semua bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call ambulans! Kakak ni nak salin pula! Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita kan kian bijak berkesah literasi digital. Sebelum berkahwin, saya selalu mencari hotel-hotel berpatutan untuk pergi bercuti. Setelah berkeluarga, merancang perbelanjaan rumah menjadi keutamaan. Dengan harga barang yang selalu berubah, memang susah nak rancang perbelanjaan. Tidak lagi setelah menggunakan Price Catcher. Dengan memaparkan harga terkini lebih 400 barangan keperluan, pilih saja barang yang hendak dibeli. Kemudian, pilih premis yang menawarkan harga berpatutan. Price Catcher juga memberikan maklumat pandu arah ke premis yang dipilih. Mudah je kan? Rancang perbelanjaan anda. Harga barang, Price Catcher. Okey, masih lagi bersama YB Steven Sim. Kita nak sambung sikit perbincangan mengenai kos sebelum kita ke isu peluang pekerjaan dan pendapatan. YB, antara langkah kerajaan untuk
ingin menyetarakan harga barangan di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Nak tanya, apakah antara impak ke atas peniaga? Sebab contohnya kos pengangkutan merupakan satu kos lah yang menyebabkan harga barangan di Sabah Sarawak lebih tinggi. Kalau kita beli barangan online pun pos laju ke apa, harga lebih mahal untuk dihantar ke Sabah Sarawak. Jadi kos pengangkutan dan lain-lain kos ni siapa yang akan tanggung? Siapa yang akan serap? Nah, apakah impak ke atas peniaga dalam hal ni? Sebenarnya setiap tahun kerajaan ada memberikan subsidi yang kita panggil drumming untuk kos-kos pengangkutan, terutamanya di kawasan pedalaman di Sabah Sarawak. Tahun ni kita bukan saja menambah lagi nilai tersebut, kita kembangkan, luaskan lagi supaya dia boleh mencapai ke tempat yang lebih banyak lagi di Sabah dan Sarawak. Jadi itu antara perkara yang kita buatlah untuk memastikan rakan-rakan saudara-saudari kita di Sabah Sarawak tidak terjejas sebab dasar-dasar perdagangan, pengangkutan merentas Laut Cina Selatan. Mereka saudara se-Malaysia kita. Jadi memang ada peruntukan untuk menanggung contohnya kos pengangkutan, terutamanya ke kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Okey. Dan kita nak tanya juga tentang industri padi dan juga getah. Kita tahu peruntukan telah diberikan dan sebagainya. Namun kalau kita lihat perkembangan minyak sawit itu, Persatuan telah pun menyatakan bahawa mereka mahu kerajaan melihat cukai jualan negeri apabila kadar levy semasa itu secara tidak seimbang membebankan kelapa sawit. Mereka telah meminta bahawa harga ambang WPL ini daripada RM500 satu tan minyak sawit mentah ini ditukarkan untuk Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Kenapa ini tidak diperuntukkan dalam belanjawan 2024? So, untuk pertanian, saya rasa kalau kita lihat kepada belanjawan, saya bawa buku belanjawan hari ini, memang tahun ni kita telah meningkatkan peruntukan untuk pelbagai sektor pertanian. Contohnya tadi kata tentang padi. Padi kita telah meningkatkan peruntukan untuk sektor padi itu saya rasa lebih 600 juta. Di mana sekarang pada tahun ni kita akan meningkatkan lagi subsidi padi kepada pesawah daripada RM350 per metrik tan, kita naikkan kepada RM500. Kita naikkan juga harga jualan lantai daripada RM1,200 kepada RM1,300. Dan secara keseluruhan tadi saya nampak ada berita tadi Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita kata untuk sektor kelapa sawit tahun ni ada peruntukan 100 juta untuk peningkatan hasil. Jadi dia ada pelbagai bantuan untuk nilai ambang ini. Sebenarnya ia banyak saya tahu sebenarnya bukan tahun ni saja, tiap-tiap tahun lah. Tiap-tiap tahun memang ada peladang-peladang sektor kelapa sawit yang minta untuk kita mengkaji semula, dan nilai ambang ni sebenarnya dikaji oleh kerajaan berdasarkan nombor satu harga pasaran dan kedua perbincangan dengan pemegang taruh dengan sektor tersebut. Jadi saya rasa kita akan pantau dari masa ke semasa. Buat masa ini belum ada, masih lagi ada keuntungan. Kita faham. Mungkin orang kata sektor peladangan ni, pertanian ni susah. Kerajaan faham. Justru itu kita kata kita naikkan peruntukan untuk sektor pertanian secara am. Tapi dari segi bantuan kepada sektor khusus, kita lihatlah tadi macam padi, macam kelapa sawit, ada bantuan lain. Mungkin kita tak adjust nilai ambang untuk kelapa sawit hari ini, tapi kita bagi peruntukan bantuan subsidi dari perspektif lain, ada kaedah lain untuk bantu. Secara keseluruhannya memang sektor keterjaminan makanan akan menjadi satu fokus utama kerajaan. Tahun ni saja untuk sektor keterjaminan makanan kita peruntukkan hampir RM4 bilion. Dan kerajaan pusat persekutuan akan bekerjasama dengan setiap kerajaan negeri. Sebab kita tahu bidang kuasa tanah kebanyakan jatuh kepada kuasa negeri. Jadi kita nak memperkasakan kerajaan negeri untuk juga melihat kepada terutamanya tanaman-tanaman makanan. Sebab kita nak ada jaminan makanan, the food security untuk rakyat negara kita. Berdepan dengan keadaan
dunia yang begitu bergelora ni. Okey, baik Wabi. Kalau kita nak bercakap tentang itu, apa perancangan Kementerian Keuangan terutamanya untuk memastikan agensi sedia ada seperti Rista, Felda, Felcra, Pharma ini dapat bekerjasama dalam memastikan bajet-bajet yang telah diperuntukkan ini tidak terlepas pandang dengan kerjasama mereka? Right. Sebenarnya dia tidak terhad kepada sektor pertanian saja. Saya rasa untuk pelaksanaan belanjawan, dia kena lihat kepada keseluruhan kerajaan. Kita nak pastikan agar kerajaan, sebenarnya ini juga termasuk dalam tema belanjawan. Dia kata apa? Tema pertama ialah kita nak melaksanakan tata kelola baik ataupun urus takbir baik untuk ketangkasan kerajaan. Maksudnya government delivery. We have to make sure, kita kata nak naikkan produktiviti negara, tapi tak boleh setakat pihak swasta. Dia kena mula dengan pihak kerajaan. Produktiviti penjara awam kena naik. Justru kita nampak untuk pelaksanaan bajet ini kita ada jawatan kuasa pemantau dalam MOF. Yang bezanya tahun ni, setiap tahun ada. Kita nak jujur nak katalah, setiap tahun ada, tapi bezanya tahun ini ialah apabila kita buat pemantauan pelaksanaan bajet, sinergi dengan jabatan-jabatan yang terlibat, dia bukan setakat pemantauan dalaman, kita buat laporan dalaman, tutup buku. Tahun ini, tahun depan 2024, kita belanjawan 2024 dalam kerangka akta yang baru yang diluluskan bulan ni, Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, kerajaan melalui MOF kita diwajibkan untuk menerbitkan dan mengeluarkan laporan prestasi perbelanjaan. Bagus. Laporan prestasi ataupun laporan perbelanjaan cukai. 2-3 laporan baru yang wajib dikeluarkan. Jadi dia bukan kita buat pantauan dalaman, lapu dalaman, ada apa. Kita kena bukan saja keluarkan, kita kena bentang di Parlimen. Menarik. Baik. Jadi ada mekanisme untuk pastikan supaya badan-badan kerajaan bersama-sama bekerjasama menjayakan bajet 2024. Bagus. Okey Wabi, kita nak beralih pada topik peluang pekerjaan lah. Ini merupakan salah satu isu yang sangat-sangat dirisaukan oleh rakyat. Pertama sekali kita nak bercakap tentang dasar peluang 1% OKU ni. Dia sebenarnya masih satu target yang masih belum tercapai. Patutnya dicapai menjelang hujung tahun 2022. Sekarang ni masih belum tercapai. Sekarang kita nak tanyakan pula kenapa kita nak kembangkan pada peluang pekerjaan ni, nak dikembangkan kepada bekas-bekas banduan dan juga warga-warga emas melalui padanan My Future Jobs dan My Steps, ataupun adakah usaha ini adalah non-mutually exclusive? Bagaimana YB? Saya rasa jelas kerajaan nak bantu semua sektor, termasuk golongan rentang, the vulnerable groups. Dan kita tahu bukan mudah untuk golongan OKU. Kalau mereka nak mencari kerja di luar, mungkin ada berdepan dengan diskriminasi. Kita harap tidak ada diskriminasi. Dan kita nak juga ajak, sebenarnya dasar ini dia bukan setakat nak mengambil pekerja OKU, golongan rentan, bekas bantuan dan warga emas. Sebenarnya kerajaan nak menjadikan ini sebagai satu teladan. Bukan saja sektor kerajaan tetapi pihak swasta. Kalau boleh kita amalkan ihsan. Dalam Madani itu ada ihsan. Let's create a caring society. Jadi itu satu. Dan keduanya kita nampak memang belum sampai lagi kuota walaupun 1% pekerja penjawat OKU. Jadi kita masih lagi sedang berusaha, tapi pada masa yang sama kita nampak ada keperluan untuk golongan rentan lain seperti bekas banduan dan warga emas. Dan we hope dari masa ke semasa kita akan pantau bilangan ini, angka ini, kalau dah cukup kuota dan ada keperluan, kita boleh kembangkan. Baik. Okey, YB, RM1 bilion di bawah dana komuniti Madani dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Mungkin YB nak ceritakan dengan lebih lanjut bagaimana nak cara memohon dan sebagainya. Kita nak memperkasakan sektor kerajaan. Tadi kata meningkatkan produktiviti. Kita nak memperkasakan SME kita, sektor swasta kita. Ada 44 bilion untuk memperkasakan perniagaan Malaysia. Tapi pada masa yang sama, ada perkara-perkara yang mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh kerajaan, tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta. This is where the third sector comes in. Sektor ketiga, iaitu NGO, badan-badan bukan kerajaan, community. Jadi itulah sebabnya tahun ini
khusus untuk memperkasakan aktiviti komuniti, terutamanya di peringkat akar umbi, maka kerajaan memperuntukkan 1 bilion ini. Untuk melaksanakan program-program di mana NGO contohnya dia boleh program tentang perpaduan di masyarakat pelbagai kaum, tentang alam sekitar, kelestarian, sustainability, kemampanan, seni, budaya, aktiviti sukan komuniti. So itulah adalah maklumat tersebut to empower the third sector, sektor ketiga, kerajaan, pihak swasta, kemudian sektor ketiga, badan bukan kerajaan. Cara perinciannya kita akan keluarkan mungkin menjelang kelulusan bajet bulan November nanti. Tapi secara amnya dia akan ada direct application dengan kita akan sediakan satu saluran saluran rasmi di mana komuniti-komuniti di seluruh Malaysia boleh buat permohonan terus kepada mungkin kerajaan. Okey, dan nilai perinciannya semua belum lagi diputuskan. Kita akan umumkan selepas bajet diluluskan. Sebenarnya bajet masih dalam perbahasan di parlimen. So maknanya masih ada peluang untuk mereka di luar sana memberi maklum balas dan sebagainya. Maklum balas bajet sekarang ialah tiba masanya untuk ahli-ahli parlimen wakil rakyat, sebab kita dah buat konsultasi bajet, kita dah buat sesi libat urus bajet 2 bulan sebelum ni. So sekarang ialah peringkat ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat kita pula, tak kiralah pembangkang atau kerajaan, untuk memberikan maklumat. Itulah sebabnya penting kita pilih wakil rakyat. So wakil rakyat dalam musim inilah mereka akan meluahkan suara-suara rakyat di parlimen, dan kita nak lihat kepada sama ada bajet dipersetujui atau tidak, diluluskan atau tidak, ada perlu buat olahan atau tidak. Sekaranglah musimnya di Dewan Rakyat. Tetapi kalau untuk pelaksanaan bajet itu sendiri, bagaimana orang ramai boleh memberi maklum balas? Kita MOF sentiasa akan memberikan satu platform untuk beri maklum balas, dan platform itu ada di dalam laman web MOF. Kita boleh pergi ke laman MOF untuk memberikan maklum balas tentang pelaksanaan bajet, tentang isu-isu kewangan negara dan sebagainya. Ada sepanjang tahun kita buka platform ini. Okey Wabi, dalam RMK 12 antara fokusnya adalah untuk menangani masalah miskin tegar. Kerana untuk kita ada satu negara yang maju, perlu ada satu rakyat di mana everything is fair and equal, accessible to everyone. Sebanyak 500 juta ringgit untuk meningkatkan penyertaan rakyat miskin tegar ikuti program inisiatif pendapatan rakyat ataupun IPR. Mungkin YB boleh terangkan sedikit bagaimana IPR itu sendiri boleh membantu untuk meningkatkan pendapatan khususnya bagi golongan yang orang kata miskin ataupun berada di bawah poverty line. Sebenarnya untuk inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat kurang berkemampuan termasuk golongan miskin ni, dia bukan terhad kepada IPR. Tapi program IPR ni sebenarnya di bawah Kementerian Ekonomi. Tujuannya ialah untuk memberikan peluang perniagaan. Mungkin ada orang miskin yang isi rumah miskin yang dia boleh buat bisnes, contohnya dia boleh buat bisnes nasi lemak ataupun kuih muih. Dulu mak saya pun pernah masak kuih untuk bagi kat orang penjajah di pasar untuk jual. So untuk tambah pendapatan keluarga. Tapi kadang-kadang dia tak tahu apa platform yang boleh digunakan. Mungkin kalau dia letak satu, apa yang terjadi sebelum program IPR ni, mungkin dia letak meja yang biasa tu depan rumah jual nasi lemak, terhad, dia punya impactnya terhad, mungkin pasarannya terhad dan sebagainya. Jadi melalui program IPR, kerajaan akan membimbing kalau ada usahawan kecil desa di rumah, perusahaan dari rumah, untuk membuat bisnes mereka, membuat perniagaan mereka. Tetapi seperti yang saya katakan, bantuan kepada golongan miskin tidak terhad kepada IPR. Dia ada banyak lagi. Dan kita nak, tadi kita dah bincang, kita nak sebenarnya meningkatkan produktiviti rakyat. Kita tak nak rakyat juga terpaksa hidup selama-lamanya bergantung kepada dapat sumbangan tunai ramah, program SARA. Kita nak mewujudkan peluang pekerjaan lebih baik. Kita nak bina sekolah. Tahun ni penjimatan yang kita dapat, hasil yang kita dapat, dia bukan simpan dalam bank, simpan dalam poket. Kita bina sekolah, 26 buah sekolah. Kita bina universiti, fakulti AI yang pertama di Malaysia. Kenapa? Kita nak supaya pendidikan membawa perubahan dalam hidup keluarga yang miskin.
Selepas ini dengan pendidikan, dengan memperkasakan sektor SME melalui penyertaan SME dalam sektor-sektor strategik, aeroangkasa, AI, green economy, ekonomi hijau, pendigitalan, maka anak Malaysia dia boleh meningkatkan diri sendiri, mendapat gaji yang lebih baik, peluang pekerjaan yang lebih baik, tak perlu bergantung hidup dengan bantuan tunai semata-mata selama-lamanya. Bantuan tunai ini ialah, kita kena tahu konsep ini bantuan sementara, tapi pada masa yang sama kita nak meningkatkan kebolehan mereka untuk hidup secara berdikari. Itu pastinya antara inisiatif yang boleh digunakan kepada golongan rentan ini untuk memacu pendapatan keluarga dan sebagainya. Baik, mungkin YB nak simpulkan Belanjawan 2024 dan apa yang YB harapkan daripada segi pelaksanaan. Belanjawan 2024 ini sebenarnya merupakan belanjawan yang terbesar dalam sejarah kita, 393 bilion ringgit. Pada masa yang sama, memang lebih banyak wang akan diperuntukkan kepada rakyat, termasuk rakyat yang golongan tidak berkemampuan. Lebih banyak wang akan diperuntukkan untuk memperkasakan SME dan perniagaan Malaysia. Lebih banyak wang akan diperuntukkan bina sekolah, klinik, hospital, memperkasakan infrastruktur awam kita. Jadi ini satu. Tapi pada masa yang sama, ini juga satu perbelanjaan yang berdisiplin, di mana kita lihat kerajaan berjaya menurunkan defisit kita daripada 5.6% tahun lepas kepada 5% tahun ini, kepada 4.3% tahun depan, dan seterusnya. Target kita nak capai 3% dalam jangka masa pendek, 3%. Mengapa ini penting? Sebab defisit ini memberi bayangan kepada hutang negara. Kita tak nak generasi kita mewarisi hutang yang tinggi. Kita tak nak hutang-hutang ini diturun-temurunkan kepada anak-anak cucu-cucu kita. Bila kita berhutang, maksudnya kita perlu bayar balik hutang tiap-tiap hari, macam keluarga biasa. Ada orang kata, kenapa taksub sangat nak turunkan defisit? Kalau dalam keluarga biasa, gaji kita sekian ini, tiap-tiap bulan kita guna separuh daripada gaji ataupun beberapa peratus daripada gaji untuk bayar hutang. Maka benda itu wang itu kita tak dapat guna untuk benda lain. So kita nak pastikan hutang kita berada pada tahap yang mampu dan dikurangkan, supaya tak perlu bebanan membayar hutang oleh generasi yang depan. Mereka boleh gunakan duit ini untuk memajukan negara. Okey, baik, YB bercakap tentang hutang ini, Tun Dr. Mahdi malam tadi ada membicarakan dan bertanya rizab negara tinggi, tetapi kita macam seolah-olah tak ada strategi untuk menggunakan rizab itu untuk membayar hutang. Mungkin sedikit pendapat YB tentang apa yang dikatakan oleh Tun Mahdi ini. Satu, seperti yang saya katakan, bajet tahun ni mempunyai peruntukan yang lebih besar. Jadi kita ada kemampuan untuk membangunkan sekolah orang miskin, perniagaan SME Malaysia dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Pembayaran hutang, rizab kita adalah macam tabung kita. Tabung untuk kecemasan. Kalau kita pecahkan tabung kecemasan itu, kalau berlaku apa-apa perkara yang memerlukan kita menggunakan rizab, maka kita juga akan menghadapi masalah. Dan pembayaran hutang kita, dia berdasarkan fasa. So macam installment loan di rumah. Kalau satu contoh keluarga tu installment. So dia akan ada fasa-fasanya tertentu, di mana kematangan bond kita dan charges yang kita kena bayar ini berfasa. Kalau macam bond di Amerika Syarikat macam mana YB? Sebab pulangan pun rendah dan sebagainya. Adakah kita ada perancangan untuk tidak terus menyimpan bond di Amerika Syarikat? Sebenarnya sekarang dolar Amerika, kita tahu dolar Amerika merupakan dolar yang kuat di dunia. Dan itu sekarang kita nampak dia banyak aliran pelaburan ke Amerika. Sebab dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, pelabur-pelabur mereka mencari pelaburan yang lebih secure. Contohnya di Amerika Syarikat, US dollar. Jadi kita tak boleh kata US dollar ini tidak kuat. Sebenarnya US dollar adalah mata wang dunia. That is why apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak buat ialah kita kena kurangkan kebergantungan kepada
US dollar. Jadi kita buat perjanjian pertukaran clearance dengan China, dengan negara-negara serantau seperti Thailand, seperti Indonesia, supaya kita dalam perdagangan kita boleh buat clearance dalam mata wang tempatan, contohnya dalam ringgit, dalam rupiah Indonesia ataupun dalam renminbi. Tidak kurangkan kebergantungan. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa kita tidak boleh, kita kena berpijak di bumi. The reality of today's world is that US dollar masih merupakan mata wang yang kukuh. Baik. Bagi sikit saja lagi di hujung rancangan ni, mungkin sedikit kata-kata daripada YB sendiri. Dalam jangka masa yang panjang, kerajaan obviously seperti yang YB katakan tadi, pemberian subsidi secara jangka panjang tu is not sustainable lah, terutama untuk for the country. Apakah mungkin diharapkan pada masa di hadapan, adakah negara mungkin akan mula untuk mengurangkan subsidi sedikit demi sedikit? Bagaimana YB? Saya rasa bil subsidi kita 81 bilion. Betul. Sekarang kita buat subsidi bersasar, iaitu seperti yang katakan tadi, buat sesuatu kena pada tempatnya. Itu maksudnya keadilan. Betul. Dia kena tepat pada tempatnya. Selagi kita ada keperluan, selagi itu subsidi akan ada. Tetapi subsidi itu tidak boleh, number one, melumpuhkan golongan yang menerima subsidi. Maksudnya apa? Dalam masa yang sama kita bagi subsidi, kita kena juga meningkatkan keupayaan mereka untuk hidup berdikari. Kedua, subsidi itu tidak boleh ada ketirisan, leakages. Bagi golongan yang tidak perlu ataupun tidak layak pun dapat. Yang ketiga, dia tidak boleh ada wastages, pembaziran. So, I think dasar subsidi ini akan dikaji dari masa ke semasa, tetapi selagi ada keperluan, selagi ada orang memerlukan, negara kita, tak kiralah kerajaan apalah, saya kata, kita kena berlaku adil. Memang Malaysia ini kita menjaga golongan-golongan yang lemah. Jangan bimbang. Itu dia sedikit sebanyak daripada YB Steven Sim, Timbalan Menteri Keuangan 2 yang sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia merealisasikan Belanjawan 2024. Baik, itu saja yang dapat kita kongsikan. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kami, dan diharapkan apa saja yang kami bincangkan sebentar saja tadi menjadi solusi kepada apa sahaja masalah yang anda lalui. Dan saya Lina Palavi. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Apa-apa pun teruskan setia bersama Bernama TV.